Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Selamat sejahtera cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Selamat sejahtera cikgu. Sehat semua? Sehat. Sehat, bagus. Okey, so hari ni kita akan masuk tajuk barulah. Sebelum tu, untuk bab 11 ada apa-apa soalan tak nak tanya? Tak ada. Tak ada Mariam angkat tangan kenapa? Tekan. Oh, okey, tertekan. Tersilap tekan. Kalau tertekan tu macam stres. Okey, tapi saya faham lah maksudnya. Okey, so hari ni kalau tak ada apa-apa soalan untuk bab 11, saya akan teruskan dengan bab 12. Wah, dah sampai bab 12 dah. Kita ada sampai bab 13. Satu bab lagi nak habis. Okey? Okey, tak apa. Yang ni senang je. Bab 12 ni kita main kira-kira, tak ada lukis-lukis ke apa. Okey. Ada lukis, tak ingat. Okey. So bab 12 ini berkaitan dengan sukatan kecenderungan memusat. Okey, kita tengok dulu dia punya introduction. Kadang-kadang bunyi macam-macam. Okey, statistik ialah buat yang lain dulu. Statistik. Kalau kamu pernah tengok statistik, kalau biasa sekarang ni statistik COVID-19 lah. Yang sekarang yang tengah glamour. Okey, statistik ialah satu bidang matematik yang menggunakan data. Okey, hal ini demikian kerana statistik melibatkan pengumpulan, penyusunan, penghuraian dan penganalisisan data serta membuat kesimpulan daripada hasil analisis data. So sekarang yang kamu tengok setiap hari tu berkaitan dengan COVID-19, berapa peratus, berapa orang yang dijangkiti, berapa orang yang meninggal, berapa orang yang dah sembuh. Itu semua adalah data dan juga statistik. Okey, salah satu contoh penerapan ilmu statistik ialah pasaran saham. Okey, biasa dengar tak handsome tak apa, janji kaya. Kalau siapa biasa dengar radio tu, iklan tu, itu adalah iklan berkaitan dengan saham. Okey. Dalam pasaran saham, statistik diaplikasikan dalam pelbagai cara dengan menggunakan perwakilan data. Dengan cara ini mereka dapat mengkaji pelbagai informasi dan membuat pelbagai inference daripada set data keuntungan, perkembangan ekonomi, perniagaan, inflasi, kewangan negara dan lain-lain lagi. Okey, siapa yang parents dia ada terlibat dengan saham, so mesti pernah tertengok kamu punya ibu bapa, mak atau ayah duk tengok statistik tersebut, dia macam graf naik turun, ada kala hijau, kala merah, macam belakang ni. Okey, biasa boleh tengok melalui telefon ataupun laptop. Okey. Itu contoh kegunaan statistik lah. So sekarang statistik yang glamour adalah statistik COVID-19. Okey, kenapa perlu belajar bab ini? Okey, sukatan kecenderungan memusat ini selalunya digunakan dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan data. Contohnya apa? Ekonomi, statistik, perniagaan, perusahaan, pendidikan dan juga sebagainya. Sebenarnya banyaklah yang terlibat dengan sukatan kecenderungan memusat. Apa sahaja yang melibatkan data itu adalah di bawah sukatan kecenderungan memusat. Saya rasa yang ni ada yang belajar sekolah rendah dahulu kalau tak silap. Ada yang belajar ada ni. Okey, so kita tengok yang pertama sekali. Okey, bab 12 yang kita nak belajar inilah. So yang pertama sekali kita akan tengok subtopik yang pertama adalah mod, mean dan median bagi suatu set data tak terkumpul. Okey, yang pertama sekali kita akan tengok mod. Standard pembelajaran untuk yang ini adalah menentukan mod, mean dan median bagi suatu set data tak terkumpul. Okey, saya rasa mean ni dah biasa dengar ni masa sekolah rendah. Tak asing lagi. Okey, kalau mod ni mungkin kamu baru nak kenal. Tapi simple sahaja, mod ni tak ada apa pun, senang je. Okey, mod bagi satu set data ialah, besarkan sikit.
nilai yang paling tinggi kekerapannya. Macam mana nilai yang paling tinggi kekerapannya? Terus saya bagi contoh. Nyatakan mod bagi setiap set berikut. So kalau kamu tengok kat sini, nombor apa yang paling kerap di apa orang panggil? Yang paling kerap ada pada soalan A ni? 4. Nombor 4. So senang je lah. So jawapan dia suruh jawapan dia adalah mod sama dengan 4. Simple. Sebab 4 paling banyak nombor dia yang muncul kan. Itulah mod paling tinggi kekerapannya. Okay, boleh faham? Okay, next. Kita tengok yang B. MNL, MLP, LLP. Okay. Yang mana mempunyai kekerapan tertinggi? Maksudnya banyak kali muncul. Betul. Jadi mod dia L. L. Macam tu je lah. Itu kita nak tahu kekerapan tertinggi ataupun mod. Okay. Kita tengok yang C. Kopi teh, kopi susu teh. Ni bukan nak tanya order apa. So yang mana satu mod untuk soalan C ni? Kopi. Ya, kopi. Sebab kopi paling banyak 1, 2, 3. Okay. Kopi paling banyak. So letaklah kopi. Cikgu. Ya Teh saya. ada 3. Teh ada 3 juga? Mm-mm. Oh okey, betul. Teh 1, 2, 3. So kalau ada sama 2 ni macam mana? Letak je lah 2-2. Tak ada masalah. So tulis kopi dan teh. Susu tak payahlah sebab susu sikit je. Okey, boleh? Kalau ada 2 yang sama banyak dan paling tinggi kekerapan dia, letakkan 2-2. Okey, boleh? Ada soalan? Tak ada? Tak ada. Okay, ni simple je. Okay, so mod macam tu lah kekerapan paling tinggi yang paling banyak muncul. Okay, next kita nak tengok median. Okay, median bagi set data dengan bilangan data yang ganjil ialah nilai yang berada di tengah-tengah. Okay, kalau ganjil, nilai yang berada di tengah-tengah. Okay, manakala median bagi set data dengan bilangan yang genap ialah nilai purata bagi 2 nombor di tengah-tengah data yang telah disusun mengikut tertib menaik atau menurun. Okey, yang ni kena susun. Kalau tadi mod tadi tak perlu susun. Okey, median ada 2 cara. Apabila genap, kalau nombor yang diberi genap, jumlah data yang diberi genap, maksudnya 2, 4, 6, 8, 10. So purata 2 nilai data di tengah-tengah. Okey, nanti saya tunjuk contoh dia macam mana. Kalau ganjil, nilai data yang di tengah-tengah. Okey, macam mana tu? Okay, kita tengok contoh yang kedua. Data di bawah ialah wang saku bagi 5 orang murid ke sekolah setiap hari. Tentukan median. Okey, 5 orang murid, 5 data lah. Ini genap ke ganjil? Genap ke ganjil kelas? Ganjil. Yes, ganjil. Okey, betul. Okay, so kalau so yang pertama sekali kamu kena susun ikut turut tertib menaik atau menurun. Tapi lagi senang menaik lah kan? So start dengan RM berapa kalau menaik? 3. 3. Kemudian? 3. Dapat 3? 5. Lagi? 5. 7. Lagi? 7 8. 7. Akhir sekali? 8. 8. Okay, so macam mana? Tengok kalau ganjil tak ada masalah, kita ambil yang kat tengah-tengah dia. Macam mana nak buat? Potong. Hujung depan, potong belakang. Potong depan, potong belakang. So tinggal yang tengah-tengah ni. Jadi median dia berapa? Berapa median dia? Yes, RM 5. Kalau bilangan data dia ganjil. Okay. So sekarang kita ambil yang tengah-tengah lah. Okay. Kita tengok yang contoh 3 pula. Data di bawah menunjukkan jumlah bilangan gol pasukan seladang dalam 10 permainan. Tentukan median. Okay, 10 ni ganjil ke genap? Genap. Yes, genap. Okay, so step yang pertama kita kena susun dahulu data yang diberi ikut urutan menaik. Okay, jom susun. 1, kemudian?
1. Lagi? 1. Lagi? 1. Lagi? 2. 2. Lagi? 4. 4. 4. Next? 4. 4. Next? 5. Last? 5. 5. Okay, check betul ke ada 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. Okay, bila genap boleh juga potong sini, potong depan, potong belakang. Depan, belakang sehinggalah tinggal ni. Tak boleh kalau potong yang ni jadi tak ada nombor. So ambil 2 nombor ini. Kita nak cari median. Median, kita ambil 2 nombor ini, 2 tambah 4, kemudian buat apa? Bahagi 2. Ya betul, kena bahagikan dengan 2. Yes, betul Syahir, tambah bahagi 2. So dapatlah jawapannya, median dia adalah ya 3. Okey, boleh beza ganjil dengan genap. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, saya teruskan kepada contoh 4. Tentukan median bagi setiap set data berikut. So yang pertama sekali kita kena susunlah. Susun ikut urutan menaik. Okey. So yang pertama sekali mula dengan 1. Kemudian 2. 2. 3. 2 ada lagi kan? 2. Next. 3. Next. 4. 4. Next. 6. 4. Next. 6. 6. Next. 7. 9. Next. 9. 9. Okey, kita check kat sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, so kat sini betul ke kita dah tulis balik 9, kena double check lah, takut tertinggal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hazilan ni dah jawab dah, ganjil. Okey, so ini ganjil. Bila ganjil tak perlu buat jalan kira, kita potong-potong je. 1, potong depan, potong belakang sampailah tinggal 1 je. Jadi jawapan dia adalah sama dengan berapa? 4. Yes, 4. Siap. Senang je median ni. Untuk yang data tak terkumpul lah. Okay, sebab kita ada untuk data yang terkumpul pula nanti. Kita tengok dulu. Kita buat yang ni dulu. Okay, next yang B. Jom kita susun. Data mengikut tertib menaik. Mula dengan 20. 21. Okay, next. 21. 1. Next. 23. 23. So kalau kamu tak nak confuse tutup lah. 24. Yes, 24. Kemudian 24. 24 lagi. Kemudian 25. 27. 28. yes. Okay. Potong macam tu kalau nak make sure kamu tak tertinggal. Okay, sekarang kita tengok data dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ia ganjil ke genap? Ganjil ke genap? Genap. Genap. Check balik betul ke kita dah senaraikan semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. So bila dah senaraikan dan make sure tu kita pun potong. Potong depan, potong belakang. Kalau genap biarlah sehingga dia tinggal 2. Nombor ni tinggal 2 je. So boleh cari median. Macam mana nak cari? Apa yang kena buat dengan nombor ni? 24 bahagi 2. Yes, very good. So jawapannya akan dapat 24. ambil yang dalam peti. Ambil dalam peti. Tinggal pula. Betul 24. Dan peti kat atas. Ada sambaran paket, panaskan. Luarkan dulu. Okey, boleh? Contoh 4. Ada soalan? Tak ada. Tak ada, senang je kan? Okey, ini senang. Okey, seterusnya masih lagi dalam median tetapi dia bagi data yang terkumpul. So yang ni kita akan menentukan median bagi bilangan data yang genap atau ganjil dalam jadual kekerapan dan perwakilan data. Apa beza dia? Tadi dia bagi nombor berderet macam ni. Tetapi yang ini dia bagi dalam bentuk jadual. So jalan kerja dia lainlah sikit. So kat sini ada formula dia. Untuk genap,
Okey, kamu kena cari purata pada kedudukan N. N ni apa? Jumlah kekerapan. Dan N per 2 tambah 1. Okey, untuk ganjil ini je buat. N, data pada kedudukan N tambah 1 bahagi 2. Okey, macam mana tu nak buat? Jom kita tengok contoh 5. Tengok soalan lah. Lebih senang nak buat nanti. Okey. Jadual menunjukkan masa yang diambil. Besar sangat pula ya. Masa yang diambil oleh 11 kumpulan murid untuk membina model roket dalam satu aktiviti sains. So yang pertama sekali ini masa dia, masa yang diberi, ini kekerapan. Tentukan median, sekejap lagi lah. Tentukan median bagi jadual kekerapan ini. Okay. So kalau kita tengok kat sini, yang pertama sekali kamu kena tentukan jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan dia berapa? Dia dah bagi dah. Inilah jumlah kekerapan dia. 1 tambah 6 tambah 3 tambah 1 sama dengan 11. Tak perlu kira lah sebab dia dah bagi sebenarnya. So jumlah kekerapan dia kita tulis 11. Sekarang ni kita nak tengok, kita nak ambil data keberapa yang kita perlu ambil. So caranya adalah mula-mula median data ke N adalah jumlah kekerapan ini dia punya formula. N maksudnya tambahlah 11. Okay, 11 tambah 1 bahagi 2. So yang ni patutnya saya tulis N kat sini. Nak bagi tahu dia punya tu. Okay, so baru masukkan. N tu apa? N tu 11 kekerapan dia. So 11 tambah 1, 12 bahagi 2. Kita nak tahu data ke berapa kita nak ambil median ni. 12 bahagi 2, 6. So ini data ke-6. Macam mana nak tengok daripada jadual tersebut? Okay, tengok dekat kekerapan. So sini 1. Kekerapan yang pertama, data pertama. Kemudian diikuti oleh lepas satu data yang kedua hingga ke berapa? Bukan ke-6 kita kena tambah. 2, kena masukkan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kena kira macam tu. Kita kena kira 2 sekali. Okey, lepas 7 apa? 8. 8 sampai berapa? 8, 9, 10. Okey. Dan akhir sekali data ke-11. Tengok kekerapan dia memang betul 11. So sekarang nak tengok median kita kena cari data ke-6. Data ke-6 kat mana? Di dalam ini sebab dia antara 2 hingga 7. Okey, data ke-6 dalam ni lah. Jadi berapa median dia? Berapa median ni kita nak ambil kat sini? Ambil yang ini. Jangan ambil kat kekerapan. Ambil pada minit. So data ke-6 ialah 20, maka median dia adalah 20. Okey, boleh? Nak ulang lagi sekali ke ataupun boleh? Atau ke boleh Atau okey, ada soalan? Yang lain ada soalan? Okey, ini untuk Tak ada. Ini untuk genap. Follow dia punya step je. Okey. Ini untuk genap. Okey, sekarang kita nak tengok kalau ganjil bagaimana. Okey, tengok contoh seterusnya nombor 2 ya. Jadual menunjukkan masa yang diambil untuk menjawab teka silang kata oleh 12. Okey, dia dah bagi. Maksudnya hasil tambah bawah ni 12. So 12 ni genap. Okey, murid dalam aktiviti Persatuan Bahasa Melayu. Tentukan median bagi jadual kekerapan ini. So kita kena saya dah tulis semua kat sini. Okay. Kita guna formula yang kedua untuk genap. Okey, so kita tahu jumlah kekerapan dia adalah 12. Median dia nak cari, kita kena cari dulu purata data ke berapa kita nak ambil. So N ni apa? Kekerapan. So guna yang ni lah formula ni. N per 2 dan N per 2 tambah 1. So purata data ke 12, masukkan N ni 12 per 2 dan 12 per 2 tambah 1. So kita kena tengok purata data ke 6 dan juga ke 7. So data ke 6 dan ke 7 kita kena tambah lah. So sekarang kita check. Okay, awak tengok dia punya cara pengiraan kedudukan data. 2 ni 1 hingga 2. Lepas 2 dia akan mula dengan 3. So kita kena kira dengan 3 sebanyak 4.
3, 4, 5, 6. Tu yang dapat 6. Okay, so ini 3 hingga 6. Kemudian start dengan 7. Start dengan 7 kamu kena tambah 5. 7, 8, 9, 10, 11. Lepas 11, 12. Kali je lah. Habis sampai ke situ. So kita nak data ke-6 dan juga data ke-7. Data ke-6 di minit ke-20. Data ke-7 di minit ke-30. Okay. So data ke-6 tambah data ke-7 bahagi dengan 2 purata kan. So 20 tambah 30 bahagi 2 sama dengan 25. Okay, boleh nampak kat situ? Ada soalan? Kenapa? Boleh. Kenapa kakak buat? Kenapa ambil ayam kakak? Kan ada lagi yang lain kan? Kejap Okay. Seterusnya. Okay, kejap korang tengok dulu contoh 6 ni, saya nak turun sekejap. Ada pergaduhan berlaku. Sekejap Okay, sorry. Jom kita sambung balik. Okay, seterusnya. Tahu tak apa ni? Ingat tak apa ke benda ni? Plot Dah titik. belajar kan? Masa tingkatan 1 dah belajar. Kita panggil apa benda tu? Plot titik. Ya, plot titik. Oh, kat situ dah ada nama. Okay. Ya dan ni. Apa hal korang ni? Sempat lagi. Okay. Mana tadi? Oh, kat contoh 6. Okay, hitung median. Bila dia bagi plot titik ni macam mana kita nak hitung? Okay, hitung median bagi situasi di sebelah. Tak on mic ke? Itu sembang seorang. Okay, plot titik menunjukkan jumlah bilangan kehadiran murid ke perpustakaan dalam 6 hari. Okay. Sikitnya budak pergi kat perpustakaan. Okay. So, macam mana kita nak tahu? Yang pertama sekali ingat kalau nak cari median, kita kena buat first step adalah cari jumlah kekerapan. Okay, jumlah kekerapan dia berapa kat sini? Kena kira dia punya titik ni lah. Ada berapa titik? Ada berapa? Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yes. Mengah naik tangga. Okay, 13. Lama tak exercise naik turun tangga kat sekolah kan. Macam ni je ni. Okay, so jumlah kekerapan N lah yang ni. Okay, kalau 13 tu adalah ganjil. Bila ganjil, kita buat yang satu ni je. N tambah 1 bahagi 2. So, kat sini N dia apa? 13. So, data keberapa kita nak guna ni? Kira. Data keberapa? Kira lah 13 tambah 1 bahagi 2. Data keberapa? 13 tambah 1 bahagi 2 dapat berapa? 13.5. Macam mana boleh dah dapat 13.5? 7.
13 tambah 1 kan? Ya, betul. 13 Kenapa saya tambah dapat lain? mungkin salah tekan kalkulator kot. 13 tambah 1 bahagi 2. So dapatlah. Tengok. Saya kena pergi tekan benda lain. Dapatlah 7. Betul. Oh, ada jawab kat situ tak perasan. Okey, data ke-7. So kita tengok data ke-7 macam mana nak tengok data ke-7. Kira lah. Kira titik tu yang ke-7. Saya nak tukar colour. Bagi nampak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 berada di mana? Hari ke-3. Okey. Boleh? Boleh. Alright. Seterusnya nak cari median lagi. Tapi dia bagi graf pula. Okey, carta palang menunjukkan bilangan kupon makanan yang telah dijual oleh guru kelas tingkatan 2S sempena hari kokurikulum. Okey. Hari kokurikulum. Korang sempat ke dengar hari kokurikulum? Tahun lepas ada ke? Tak ingatlah ya. Maklumlah. Ada. Ada sempat okeylah sempatlah merasa hari kokurikulum. Okey. So yang pertama sekali kita kena kira kekerapan. Jumlah semua pelajar tingkatan 2S. Okey, tolong saya kira berapa jumlah dia? Bilangan kupon makanan yang dijual kepada pelajar tingkatan 2S. Okey, so sini 1. Korang tambahlah sini berapa? 3. Ini berapa? 6. Ni 4. Dan ni 2. okey, tambah semua. Berapa jumlah kekerapan dia? Cikgu, yang ni setiap palang kena darab dengan kekerapan dia kan? Sebab 2 bilangan kupon kekerapan dia 3. Macam mana kekerapan dia 3? Sebab kupon dia 2, kekerapan dia 3. Bilangan kupon yang dijual, kekerapan dia. Oh, banyak mana ya? 10. Saya rasa tak perlu. Bilangan kupon makanan yang telah dijual oleh guru kelas. Tak perlu tambah, saya rasa ini jenis kupon kot. Cuba kamu tambah semua. Okey. 10. Tak perlu. Ini macam jenis kupon. Okey. Okey. Maksudnya kita nak tahu kekerapan pelajar yang beli, bukan bilangan kupon. Okey? Maksudnya berapa orang pelajar beli satu kupon? Okey. So semua sekali jumlah pelajar yang beli kupon berapa orang? Bukan Orang. yes, betul. Bukan kita tak perlu darab lah. Okey. Sebab bukan dia nak bilangan kupon, kita nak tahu berapa bilangan pelajar yang beli. Okey? Okey, so sekarang 16 ini adalah genap. Ini N lah. So kalau genap, kita kena guna formula ini. Maksudnya purata data ke 16 bahagi 2 dan 16 bahagi 2 tambah 1. Tengok, kalau genap kena buat 2 benda. Kalau ganjil 1 sahaja. Ingat yang tu. Okey, jangan tertukar pula So purata data ke berapa ni? Ke berapa kita kena tengok? Ke berapakah? 16 bahagi 2? 8. Yes, 8. Dan ke 16 bahagi 2 tambah 1. Ke berapa? 9. Yes, 9. So kita kena tengok data ke-8 dan data ke-9 kemudian bahagi dengan 2. So macam mana nak tengok data ke-8? Kita kena tambah ni. 1 tambah 3 kat sini jadi 4. 4 tambah 6 kat sini jadi 10. So data 8 ke 9 ada dalam ini iaitu berapa? 3. Okay. So 3 tambah 3 bahagi dengan 2. So jawapannya dapatlah 3. Okay, boleh faham? Boleh cikgu. Boleh. Okay, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, bagus. Okay, settle median. Ingat median yang di tengah-tengah.
Okey, median pula ada dua data yang diberi. Satu data yang dibagi satu-satu kita kena susun secara menaik atau menurun. Yang kedua, dia bagi data terkumpul dalam jadual, sama ada dalam bentuk jadual atau dalam bentuk plot titik atau dalam bentuk graf. Okey, so kalau dalam bentuk data terkumpul ni kita panggil, kita kena guna formula ini. Okey. Untuk genap, ada dua benda. Untuk ganjil, satu benda ni yang kamu kena buat. Okay. Kalau tak ada apa-apa soalan berkaitan dengan median, saya nak teruskan kepada mean. Ya, cikgu, macam Ya. mana dapat 3 tambah 3 bagi dengan 2 tu? 3 tambah 3 bahagi 2 ni. Okey. Sekarang kita tengok kekerapan. Kat sini kekerapan dia 1 kan? Kat sini yang nombor 2 ni kekerapan dia 3. Okey. So 1 tambah 3 total dia 4. Ini data pertama. Untuk yang ini data pertama. Untuk yang nombor 2 ni ada data kedua hingga data ke 2, 3, 4 hingga data ke 4. Kemudian kita tengok yang ni. Data ke-5 hingga data ke kekerapan dia ada berapa? 6. So 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Ini data ke berapa maksudnya. Macam tu nak tengok, kena tengok dia punya kekerapan. Faham tak? That's why kita ambil 3 sebab 8 dengan 9 ada kat sini. Dekat bilangan kupon 3 ni. So that's why 3 tambah 3 bahagi 2. Dapatlah 3. Boleh? Jelas tak? Okey, cikgu. Okay. Okay. Seterusnya kita nak tengok min lah. Ada soalan lagi? Tak ada cikgu. Okay, semua jelas Okay, min. Apa benda ni? Kita tengok sikit Haikal dengan Christina ni sembang apa. Hari ini kita telah berjaya mengumpulkan wang jogaton setiap kelas. Oh, kutip domba lah ni. Saya perlu menghitung purata wang jogaton itu untuk membuat laporan kepada Cikgu Amri. Bagaimanakah nilai purata ini dapat ditentukan? So, ini jumlah kutipan mengikut tingkatan. Okey, dia dah bagi nilai dia lah setiap satu. Dalam situasi di atas, kita dapat menghitung satu nilai purata wang jogaton yang telah dipungut. Okay, nilai purata boleh juga disebut sebagai min. So kalau purata tahulah macam mana nak kira. Okey, min bagi satu set data ialah nilai yang diperoleh apabila jumlah nilai data dibahagikan dengan bilangan data. So jumlah bilangan data ni kena tambah dia punya harga ni lah, bukan harga kutipan ni. Semua kutipan ni bahagikan dengan bilangan data. Bilangan data macam mana kita nak tengok? Inilah dia. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ini rasanya dah biasa kot jumpa masa sekolah rendah. Kan? Okay, so jom kita cari min untuk wang jogaton. So tengok, tingkatan 1 kutip berapa ringgit? RM373.50. Okay, tingkatan 2 kutip berapa ringgit? RM424. Yes, kemudian tingkatan 3 berapa ringgit? Berapa? Tingkatan 3 berapa ringgit? RM363. Okay, seterusnya tingkatan 4. RM485.15. Okay, dan tingkatan 5. RM355.10. 10 sen. Okay, so bahagikan dengan berapa? Berapa bilangan data ni? 1, 2, yes, 3, 4, 5. Bahagi 5. Tekan-tekan kalkulator, jangan sampai salah tekan. So dapatlah jawapan dia RM400.15. Simple. So dapat banyak sangat tu. Dah bahagi belum tu? Cikgu, saya dapat RM400.75. Ya. Kita tengok kat sini sekejap. Biar kita kira lagi sekali sekejap nak ambil kalkulator. Tadi ada kat sini kalkulator, siapa buat lari ni? Buat dia je. Okay, so tambah 1, 3, 7, 3.5 tambah 4, 2, 4 tambah 3, 6, 3
Tak, tadi saya kira salah. RM400.15. Betul dapat kan? Okey. Ni betul. Amal ni belum bahagi ni. Kena bahagi baru dapat jawapan dia. Simple je lah min ni. Next kita nak tengok plot titik. Okay, kalau plot titik ni lain sikit pengiraan dia. Kalau plot titik ni kamu kena darabkan dengan yang di bawah. Nilai kekerapan ke atas ni kena darab dengan yang di bawah. So kita tengok plot titik menunjukkan keputusan kaji selidik berkenaan dengan pengambilan bilangan tin air berkarbonat yang diambil oleh 26 orang murid dalam sehari. Hitung min bilangan air tin berkarbonat yang diambil oleh mereka dalam sehari. Tak elok ni. Macam mana Senti? Diabetes. Minum banyak-banyak. Apa air tin ni? Okay. So macam mana nak cari min dia? Min bilangan tin air berkarbonat. Okay. So macam mana? Okay, untuk min kamu kena darab, bawah ni kena darab dengan kekerapan. So yang pertama sifar darab, kita buat kekerapan dahulu. Okay, berapa kekerapan dia? 1, 2, 3, 4. So 4 darab sifar. Okay, kemudian tambah dengan yang kedua berapa kekerapan dia? 1, 2, 3. So buatlah 3 darab dengan yang kat bawah ni. 1. Next, tambah 2 darab 2. Kemudian seterusnya 1, 2, 3, 4. Darab 5. Yes, 5 darab 3, 3 darab 5 samalah. Okay, seterusnya apa? Berapa? Ni berapa ni? 4. Apa ni? 1, 2, 4. 8 ke? 7. 7. Kerapan dia 7 darab dengan 4. Seterusnya 2 2. darab 5. Yes, 2 darab 5. Dan yang terakhir sekali 3 darab 6. 3 darab 6. Jangan lupa bahagikan dengan kekerapan. Kekerapan ni berapa orang semua sekali? 26. Tambah. Kalau nak tambah pun boleh atau nak ambil sini pun boleh kalau dia dah bagi tahu. Kalau nak tambah kena tambah yang biji-biji ni lah. Biji-biji titik ni. Sini berapa dia? 2, 4, 5. Ni berapa tadi? 7. Ni 2, ini 3. Okey, kalau caran panjangnya kena tambah lah semua tu. Tapi kalau dah tahu kekerapan dia, terus tulis 26 pun boleh. Okey, so kira yang ke atas ni dapat berapa? 78 bahagikan dengan 26. So jawapan akhirnya dapatlah 3. Maka bilangan tin air berkarbonat yang diambil oleh mereka dalam sehari adalah 3 tin. Macam ni lah. Ingat kalau ada jadual macam ni kena darabkan dengan yang bawah tu. Okey, ada soalan? Tak ada. Okey, kita akan buat latihan. Terpulang pada kamu nak buat sekarang ataupun setelah saya terangkan ni. Kalau yang boleh buka sekarang lagi bagus. Kalau yang tak dapat buka hang ke apa tak apa, tengoklah dulu. Okey, ini semua soalan ada dalam jom cuba 12.1. Okey, saya tunjukkan macam mana nak jawab lah. Okey, kita jawab sama-sama. Nyatakan mod bagi setiap data set berikut. Okey, mod kekerapan paling tinggi, nombor paling banyak kali muncul. Berapa? 1. 1. Okey, kalau satu jawapan dia kamu tulis 1. Yang kat bawah ni pun sama cara tulis dia. Okey. Seterusnya, nanti kamu buatlah. Sekejap saya nak buka yang boleh conteng punya. Kita bab berapa ni? PDPR. Bab 12. Okey. Okey, nombor 2. Yang BC tu kamu buat sendiri Okey, jadual menunjukkan saiz baju 145 orang peserta.
larian jom sihat. Nyatakan muat bagi saiz baju itu. Maksudnya kita kena tengok jumlah yang paling tinggi orang pakai. Saiz mana? Saiz apa kat situ paling ramai orang pakai? L. Ya betul. So kamu tulis type dekat situ L macam tu je. Okay. Type dekat mana level sheet tadi. Okay, type kat sini. L. Okay. Okay, untuk nombor 3. Nyatakan muat bagi perwakilan data di bawah. Yang ni saya rasa tak ada masalah. Kamu boleh tengok yang mana paling kerap. Okay. Untuk B. Okay, kamu kena tengoklah. Ingat lagi tak yang ni? Batang dan daun. So macam mana kamu nak tengok? Okay, maksudnya kalau 2, 6, maksudnya 26. 26, 27, 28. 31, 31, 32, 32, 32, 33, 36, 37, 37, 37. 40, 42, 45. Okay, so antara yang banyak-banyak ni, yang mana kekerapan dia paling tinggi? Apa muat dia? Apa muat dia kat sini? 32 dan 37. Yes, very good. Nampak macam mana boleh cakap 32 dan 37? Okay, bagi yang kurang jelas, kita tengok ni. Okay, kalau 26, dia muncul 2 kali. 1, 2. Okay. Yang ni tak kira lah sebab ni sekali je. 31 muncul berapa kali? Sekali, 2 kali. 32, 1, 2, 3. Okay. Ini sekali. Potong siap-siap. Ini pun sekali. Okay, tengok 37, 1, 2, 3. Ini sama banyak. So kalau sama banyak, kena letak 2 lah. Tadi berapa? 36 dan 37. Itu cara nak tarik ni. Okay. Jelas ada soalan? Huruf besar ke dan tu? Tak. Tak perlu. Okay. Huruf kecil je. Saya lupa nak bukan caps lock. Off caps lock. Caps lock. Okay, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, yang ni boleh buat macam biasa. Tengoklah mana yang paling ramai sekali dapat upah menjual penanda buku. Yang ni pun sama. Warna kegemaran ahli kumpulan helang. Tengoklah mana paling ramai sekali. Okay, itu bahagian muat. Muat simple sangat. Senang sangat kan? Okay, seterusnya kita nak tengok median. Okay, median ni saya bagi siap-siap. Kalau data ini bagi macam ni, kalau genap, ambil yang kat tengah-tengah. Kalau ganjil, nilai data di tengah-tengah. So kamu tak perlu tunjuk jalan kira lah. Kenapa kelas? Dah nak habis dah. Okay. Mana tadi? Okay ni. So kamu buat dalam buku kamu sendiri kalau masih wujud lagi lah buku matematik tu. Kalau tak ada ambillah kertas kosong ke buku kerja mana ke. Buatlah jalan kerjanya. Tak perlu tunjuk pada saya nak jawapan dia sahaja kat sini. Okay, so kena susun lah. Jom kita susun dulu yang A ni. Macam mana? Tadi dah belajar? Tak? Nak susun apa dulu? 3. Mula dengan nombor 3, betul. Kemudian? 3. 5. Next. 7. Next. 7. 8. Next. 12. Yes. So kalau kita tengok kat sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genap. So genap kita akan tinggalkan 2 nombor kat tengah-tengah. Potonglah. Potong. Sampai tinggal 2 macam ni. So bila dapat 2 macam ni buat apa? Buat apa? Tambah lepas tu bahagi. Betul. So dapatlah 7. Tu type lah kat sini 7. Type pada jawapan kamu 7. Pada live worksheet kamu tu. Siap. Kamu siapkan B dan juga C. Okay. Ingat yang pertama sekali susun turutan menaik atau menurun. Saya lebih selesa menaik lah. Takut menurun nanti tersyasyul, tersilap pula tersalah tulis, tersalah susun. So better menaik. Okay, ini untuk data yang tidak terkumpul. Okay, bagi data terkumpul pun saya dah bagikan siap-siap dia punya formula. So tugas kamu isi balik. Okay, kalau genap ini formula dia, kalau ganjil begini formulanya. So kita tengok sama-sama nombor 5. Jadual menunjukkan bilangan penumpang feri di jeti Pulau Pangkor pada bulan Januari. Hitung median. So saya nak tanya dulu berapa jumlah kekerapan dia? 30. Berapa jumlah?
30. Macam mana boleh 30? Kat kekerapan ni tambah. Betul. Tambah semuanya. Dapatlah 30. So 30 ni genap ke ganjil? Ada tak yang confused? Macam mana nak tengok genap? Macam mana nak tengok ganjil? Ada tak yang confused? Kalau confused nak check, buat je lah 30 bahagikan dengan 2. Sekiranya jawapan dia tepat, tak ada perpuluhan, maksudnya ia adalah genap. Okey, genap. Maksudnya nombor genap ni nombor yang gemap pula. Genap. Genap. Okey, maksudnya nombor genap ni adalah nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 2. Kalau ada perpuluhan, automatically dia jadi ganjil. Okey, so sekarang median purata ke berapa? Kita nak cari median. So kat sini N, jumlah kekerapan lah. 30. Isi je. Setiap yang saya letak ni, ada petak colour pink ni, isi je. 30. Yang ni tak perlu buat dalam buku tulis lah. Terus buat kat sini pun boleh. So purata data ke berapa? 30 bagi 2 berapa? 15. 15. Dan 16. Sebenarnya yang sebelah ni tak payah kira. Ini 15, ini tu terus jadi 16. Okey. So kita kena tengok data ke-15 dan juga data ke-16. Macam mana nak tengok data ke-15 dan data ke-16? Kita tengok berdasarkan kekerapan. So yang pertama ini data dia adalah 1, sila start dengan 1 hingga 5. Untuk yang pertama. Untuk yang kedua 6 hingga kira tambah 8. Tapi kita nak kira tu kita kena mulakan dengan 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So yang kedua ini adalah 6 hingga 13. Seterusnya bermula dengan 14. Kemudian tambah dengan 7. Tapi kita mula kira 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. So ini data ke-14 hingga 20. Dan akhir sekali data ke-21 hingga 30. Tak payah kira lah sebab kita tahu kekerapan dia akhir sekali 30. So sekarang tadi kita nak cari data ke berapa? Data ke-15 dan ke-16 ni Data ke-15 dan ke-16. So terletak kat mana? Antara 14 hingga 20. Data dia terletak kat sini. So nilai dia apa? Nilai dia kita kena ambil 30. Masukkanlah 30. Ni pun 30 juga. So 30 tambah 30 bahagi 2 dapat 30. Boleh? Boleh buat balik lah. Ni saya dah tunjuk, kita buat balik. Okay. Ada soalan? Buat balik pula. Buat semula lah. Okay, ni senang je. Boleh buat sendiri. Boleh cuba buat sendiri lepas ni. Sama juga nombor 6 ni. Okay, ini untuk median. Kena tengoklah ganjil atau genap. Tapi sebenarnya saya dah bagi siap-siap nak guna formula mana. Cuma kena fahamlah. Okey, seterusnya min. Yang ni senang je. Tambah semua, kemudian bahagikan dengan bilangan data. Masukkan nombor kat sini. So yang sini terus letak jawapan, tak perlu buat jalan kerja. Nak buat jalan kerja dalam buku tulis kamu. Okey? Ni semua saya ambil buku teks. Tulislah tarikh berapa untuk simpanan kamu juga sebenarnya. Okey, yang ni dia tricky sikit je lah. Tak banyak pun. Okey, nombor 8 diberi nilai min bagi 4, 7, X, 9, 8 ialah 6. Dia bagi min siap-siap. So dia suruh kita cari nilai X. Ini kita nak gunakan apa yang kamu dah belajar dulu masa form 1 iaitu persamaan linear. So macam mana cara dia? Buat macam mana kamu nak cari min. Hakim kat mana? Kenapa? Nak dah? Okey. Okey, so sekarang macam mana kita nak cari min? Tambahkan semua 4. Saya dah buat siap-siap, kamu perlu isi je. 4 tambah 7 tambah X tambah 9 tambah 8. Bahagikan dengan berapa? Berapa bilangan data dia? Berapa bilangan data dia? Hello? Adakah saya masih di sini? Oh ada. Kat mana ni? Kat mana? Berapa bilangan data dia? Nak cari min kan kena bahagikan bilangan data. Sebilangan data dia berapa kat sini? Tak ingat dah? 8. Itu kekerapan. Jangan tertukar. Jangan tertukar. Bilangan data dia macam mana kita tengok? Tengoklah ni ada berapa nombor? 1, 2, 3, 4, 5. So kita kena bahagikan dengan berapa?
Bagikan dengan berapa kat bawah ni? 5. 5. Okey. Sama buat. Dah habis. Habis. Ada jawapan ni tiap? Cuba check jawapan. Okey, seterusnya X tambah, kamu tambahkan semua nombor ni. Berapa? Dapat apa? 4 tambah 7 tambah 9 tambah 8. Oh, terus tadi ada yang dah cakap tadi ya. Dapat berapa tadi? 28. Ya, betul. X tu jangan tambahkan. Macam tu je, ingat balik. Muka Pak Algebra. X tambah 28 perkan dengan yang ni samalah 5. Sekarang kita nak cari X. So, kita bawa 5 ke sebelah. Bahagi jadi berapa? Darab. Darab. Dah tulis kat sini. So, 6 darab 5. Ini bawa ke sini. 5. Isi macam tu je. So, 6 darab 5 berapa? 30. 30. Betul, 30. Tolak dengan berapa? Munazahan dah bagi jawapan advance. Ya, betul. So, jawapan dia 2. Okey, boleh? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Ni lah jawapan di belakang. Sama. Dia start dengan nombor 1. Maksudnya 31. Dia buat nombor macam tu. Okey, so seterusnya yang B ni pun sama juga jalan kerja dia. Nanti kamu buat ya. Ni buat sendiri. Okay, saya nak tengok nak tunjukkan yang ini. Soalan terakhir. Yang ni bila dalam, ingat kalau min dia bagi dalam bentuk jadual, kamu kena buat operasi darab. Okey, bila ada data terkumpul kena buat operasi darab. Iaitu data dia kena darab dengan kekerapan. So ini saya dah siap buat jadual, kamu tinggal isi darabkan sahaja. So nampak kat sini bilangan ketidakhadiran yang sifar pun kita kena masukkan sekarang ni. Sifar hingga 8. Sifar 1, 2, 3, 4, 5, 8. So susun kat sini. Kekerapan pula pun susun sama. Sifar 24, 3, ikut 1, 3, 2, 4. Nampak saya susun ni? 3, 5 kekerapan dia. 3, 5 kekerapan dia. 4, 2 kekerapan dia. So semua saya susun dah siap-siap. Tapi kalau dalam peperiksaan soalan sebenar tak adalah. Ini saya guide kamu dululah. Okey, so seterusnya kamu kena darabkanlah untuk cari hasil tambah ataupun data darab kekerapan. So sifar darab 24 berapa? Sifar. Okay, 1 darab 3. 3. 2 darab 4. 8. 3 darab 5. 15. 15. 4 darab 2. 8. 8. 5 darab 2. 5. 8 darab 1. 5. 8. 8. Macam mana 8 darab 1 boleh jadi 5? Tanjat cikgu. So kekerapan tadi berapa dia dah bagi tahu siap-siap. Berapa orang dia ambil data tu 40. Kalau kamu nak kira guna kalkulator lagi sekali pun boleh, tak ada masalah. So untuk jumlah yang ni berapa? Tolong kira untuk saya. Berapa korang dapat? Berapa? 47. 47. Betul. Okay, jadi dia punya formula adalah hasil tambah. Inilah data darab kekerapan bahagikan dengan jumlah kekerapan. So 47 bahagi dengan 40. Okay, berapa kamu dapat bila 47 bahagi 40? 1,175. Yes, 1,175. Maka min dia, takkan kita nak cakap 1,175 sebab apa? Ini berkaitan dengan hari, bilangan hari. Okay? So kamu kena bundarkan. Cakaplah 1 hari. Kalau tulis 1 saja pun tak ada masalah. Tapi jangan buat 1,175. Sebab apa? Sebab mana ada 1,175 hari macam mana tu kan? So kita bundarkan jadi 1 hari. Okay? Ada soalan? Mesti balik je nanti lepas ni. Tak ada. Okay. Kalau tak ada, nanti lepas habis kelas ni terus buatlah live worksheet ni. Okay, ada soalan berkaitan dengan 3 ni. So esok kita masuk lagi jadual keterapan lah pula.
Okay, so sampai situ je lah untuk hari ini. Kalau tak ada soalan. Okay, so macam biasa sebelum kita keluar daripada grup ini, okay. Sebelum habis, lepas ni korang boleh sambunglah buat tu. Tak kisahlah nak buat bila, esok kita akan bincang. Saya nak benda ni hantar sebelum hari Ahad. Okay? Tapi cubalah tengok-tengok dulu. Tak ada masalah, tapi esok kita akan bincang. Okay, okay, siapa nak on camera? Boleh on camera? Nak ambil gambar. Okay. 1. Sekejap. Ada ni pula. 2, 3. Ada sempatnya buka belakang tu ya. Alright, kita jumpa esok. Kalau ada apa-apa boleh terus PM saya. Jangan lupa buat live worksheet yang saya sharekan tu ya. Baik cikgu, terima kasih. Assalamualaikum. Stay safe. Sama, samalah juga. Stay safe. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama.